Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang Ustaz kasih kerana Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dapat bersama lagi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Insya-Allah pada kali ini Ustaz Mi akan membawa adik-adik menelusuri pula satu tajuk yang lain. Tetapi sebelum tu, Ustaz Mi nak bawa adik-adik lihat dahulu video yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik agar kita dapat lebih memahami apakah tajuk yang kita akan belajar pada kali ini. Jom. Sas. أحد لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. أحد 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 أحد. الله أحد. من هو الأقوى؟ أحد. أحد. تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. أحد. الله. Alhamdulillah, adik-adik, kita dah tengok kan bagaimana dahsyatnya penderitaan orang-orang pada awal Islam nak berkembang. Pada awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Allahu Akbar. Dan ini paparan tadi ataupun video tadi di antara orang yang menderita ataupun orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia nak mempertahankan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bukan itu yang Ustaz Mi nak tanya. Ustaz Mi nak tanya, daripada video tadi, rasa-rasa apakah tajuk kita pada kali ini? Okey. Berkulit hitam. Okey. Sebenarnya cerita tadi tu memang popular sangat lah. Kalau dah kulit hitam kena timpa dengan batu besar di padang pasir yang panas, itu memang popular dah cerita tu. Pandai. Alhamdulillah dapat dah terjawab. Iaitu kita akan belajar pada kali ini, iaitu Bilal bin Rabah. Okay? Muazzin pertama di dalam Islam. Itulah satu video yang dilakonkan semula bagaimana Bilal diazab ataupun Bilal diseksa ketika dia memeluk agama Islam. Baik adik-adik, sekarang adik-adik boleh ambil buku teks. Kita akan tengok bidang sirah pelajaran 22, tajuk tokoh sahabat, dan tokoh tersebut bernama Bilal bin Rabah. Jom. Sas. Adik-adik dah bersedia? Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik adik-adik, kita akan belajar berkaitan bidang sirah pelajaran 22, tajuk tokoh sahabat Bilal bin Rabah. Muka surat 179. Buka buku teks, tengok muka surat 179. Okey adik-adik, kita tak nak buang masa, kita terus kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ini iaitu di akhir pembelajaran adik-adik dapat apa? Okey, di akhir pembelajaran Ustaz Mi nak adik-adik kuasai yang pertama ialah riwayat hidup Bilal bin Rabah, kemudian bukti keimanan Bilal bin Rabah, nombor 2. Nombor 3, iktibar keimanan Bilal bin Rabah. Tiga ni Ustaz Mi nak adik-adik kuasai di sepanjang pembelajaran kita nanti.
Dan yang keempat, macam biasa adik-adik, bila adik-adik masuk dalam PDPC Ustaz Mi, adik-adik kena kukuhkan lagi pemahaman adik-adik dengan bimbingan menjawab soalan kebat. Di akhir nanti Ustaz Mi bawa satu soalan kebat dan kita sama-sama bincangkan macam mana nak jawab soalan tu berdasarkan teknik dan kaedah yang benar dan betul, insya-Allah. Dan di bawah ni, di deskripsi ni Ustaz Mi dah sediakan 10 soalan kuis di bahagian deskripsi. Soalan Google Form adik-adik cuba jawab dan adik-adik boleh tengok terus view score adik-adik. Dan itulah apa yang adik-adik dapat ingat di sepanjang pembelajaran kita nanti. Baik, boleh ulang-ulang supaya dapat lebih mantap, insya-Allah. Baik adik-adik, sekarang kita tengok riwayat hidup Bilal bin Rabah. Okey, nama dia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kunyah. Kunyah. Apa dia kunyah ni adik-adik? Kunyah ni apa? Kunyah ni ialah panggilan. Okey, panggilan di samping gelaran seseorang. Dan kunyah ini bagi lelaki dia akan orang kata apa, dimulakan dengan kalimah abu, dan bagi perempuan dia akan dimulakan kalimah ummu. Jadi di samping gelaran dia tu macam ni kan, Bilal bin Rabah gelaran dia Abdullah, tapi diberikan abu sebab dia lelaki, jadi kunyah dia Abu Abdullah, panggilan dia Abu Abdullah. Begitu, faham ya? Tu kunyah dia, panggilan di samping gelaran seseorang. Okey, begitu. Jadi nama dia seterusnya, nama ibu kepada Bilal bin Rabah ialah Hamamah. Kemudian asal dia daripada Habsyah. Bilal ni berkulit hitam. Itu memang terkenal lah ciri-ciri Bilal. Okey, dia wafat di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah. Ini adik-adik kena ingat sebab selalu masuk dalam exam, iaitu terutamanya dalam bahagian pilihan jawapan A, B, C dan D. Baik, di Damsyik wafat dia pada tahun ke-20 Hijrah, dan dia wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab ketika berusia 63 tahun. Maknanya dia meninggal dunia, wafat sama macam Nabi Muhammad SAW. Baik, itu riwayat hidup dia. Sekarang kita tengok bukti keimanan Bilal bin Rabah. Okey. Yang pertama, Bilal ni antara 7 orang terawal menzahirkan keislaman. Ini yang orang kata apa, hebatnya Bilal ni. Dia di antara 7 orang yang terawal menzahirkan keislaman. Okey, yang kedua, tetap beriman. Ni yang tadi yang Ustaz Mi tunjuk video tadi. Video tadi, tengok sekali lagi. Tengok. Ni video dia. Video Bilal disiksa. Okey, Bilal disiksa. لا تزال هكذا حتى تموت تكفر بمحمد. Pertahankan akidah dia, iman dia, matilah. Janji kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman takkan terlepas dalam hati dia. Sebab tu waktu Bilal diseksa disebut apa? Ahadun ahad. Kan? Ahadun ahad. Maksudnya Allah Ta'ala tu Maha Esa. Allah Ta'ala tu Maha Esa. Tu kalimah tauhid dia. Baik. Kemudian tak terima walaupun diseksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ingat ni, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni last kali dibunuh oleh Bilal sendiri di dalam peperangan apa? Peperangan Badar. Bilal membunuh tuan dia sendiri. Itu yang dikatakan Bilal menjadi tuan pada hari itu. Bukan Umayyah bin Khalaf lagi dah. Bilal tu yang bunuhlah sekali Umayyah bin Khalaf, sehingga dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Bila Umayyah bin Khalaf ni seksa Bilal, last sekali Abu Bakar Siddiq lalu kat tempat tu, dan Abu Bakar pun membeli Bilal, kemudian dia membebaskan Bilal. Merdeka lah Bilal, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dia dilantik menjadi muazzin pertama Islam. Solat pertama Islam, Bilal lah azan. Dan sekali lagi yang hebatnya Bilal, boleh tengok juga di paparan video ni. Yang nak bagi best sikit PDPC ni, tengok video ni. Bilal sekali lagi antara momen hebat yang Bilal, momen penting yang Bilal azan ialah apabila Bilal disuruh memanjat Kaabah dan duduk di atas Kaabah. Satu-satunya, hebat tak muazzin ni? Satu-satunya
manusia yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk panjat Kaabah, kemudian melaungkan azan di atas Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Baik. Yang keempat, banyak menyertai peperangan seperti Badar dan Uhud. Ini Bilal bukan sekadar muazzin, dia juga merupakan tentera, menyertai peperangan. Baik. Kemudian yang ketiga adik-adik, iktibar daripada keimanan Bilal bin Rabah. Okey, iktibar ni kita kena mulakan dengan ayat kita hendaklah. Okey, biasalah bila masuk iktibar dia macam pengajaran juga, kita gunakan teknik PIH. PIH pendahuluan, isi huraian. Jadi kat sini kita jangan ubah ya. Kita hendaklah ni jangan ubah. Ini pendahuluan. P tadi tu. P pendahuluan. Kita hendaklah, mesti ada ni. Kita hendaklah. Okey, pendahuluan. Kemudian kita masuk isi mempertahankan akidah dengan segala kekuatan yang ada agar tidak mudah. Okey, kat sini ya. Isi dia apa? Yang tadi kita hendaklah adalah pendahuluan, kemudian isi dia mempertahankan akidah dengan segala kekuatan yang ada. Nak sambung huraian macam biasa, kita guna kaedah ataupun teknik suka. SUKA, S supaya U untuk K kerana A agar. Jadi kat sini kita gunakan A agar. Sambung, tidak mudah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini huraian. Okey, begitu juga yang kedua, kita hendaklah, nampak tak ubah pun, kita hendaklah menjauhkan diri daripada fahaman sesat, menyeleweng dan melampau. Yang ketiga, kita hendaklah jangan ubah, kita hendaklah memainkan peranan isi aktif dalam aktiviti keagamaan. Kemudian ayat sambung dia ialah, ataupun perkataan sambung dia ialah agar. Agar apa? Agar pergi kepada huraian ajaran Islam yang sebenar dapat ditegakkan. Inilah kaedah untuk kita jawab soalan apabila ditanyakan kepada kita, berikan iktibar. Jadi itulah kaedah dia. Mudah-mudahan dia dapat faham, insya-Allah. Baik adik, selesai dah tajuk kita sekejap je. Okey, bab tokoh ni sekejap je. Kita tak nak cerita panjang-panjang. Kita terus skop ataupun kita terus fokus kepada apa yang ada di dalam buku teks yang kita belajar, sebab itu daripada situ yang akan keluar soalan-soalannya. Cuma kalau yang lain pun di sinilah, sebab nak fikir apa dia, soalan kebat. Jadi Ustaz Mi bawa satu soalan kebat untuk sama-sama kita jawab. Baik adik, kita baca dulu. Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki semangat pengorbanan yang tinggi dalam menegakkan kebenaran Islam. Berdasarkan pernyataan ini, bagaimanakah? Nampak soalan dia apa? Bagaimanakah? Bila nampak bagaimanakah, dia terus dalam kepala tu cangkap terus. Apa? Cara. Dia minta cara. Bagaimanakah anda dapat mencontohi kepribadian Sayyidina Bilal bin Rabah dalam kehidupan? Bagaimana ni? Bagaimana? Okey, kita tengok cadangan jawapan Ustaz Mi. Okey. Jadi caranya akan sentiasa cekal dan sabar ketika menyampaikan dakwah dalam kalangan umat Islam. Ini cara dia, kena ada sentiasa cekal dan sabar ketika menyampaikan dakwah dalam kalangan umat Islam. Ini adalah isi. Jadi sekebat kan ada isi, huraian lengkap, kesimpulan. 4 ni mesti ada adik-adik. Tanam tu. Tanam dalam kepala tu, ingat dalam otak ni. 4 perkara tu mesti ada. Okey. Lepas itu kita tengoklah soalan apa yang ditanya. Kalau bagaimanakah, mesti dia tanya cara. Jadi caranya macam tadi Ustaz Mi jawab, akan sentiasa cekal dan sabar ketika menyampaikan dakwah dalam kalangan umat Islam. Kemudian kita nak pergi kepada huraian, macam tadi juga. Kalau nak pergi kepada huraian, mesti ada ayat sambung ataupun kata sambungannya. Apa dia? Guna teknik suka tadi. S-U-K-A. 4 juga. S supaya, U untuk K kerana, A agar. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil supaya. Bukan apa dia, bila kita dah ada ayat sambung ni, baru kita dapat lontarkan idea lain. Baru datang idea tu. Barulah pemeriksa pun tahu bila ada ayat ni, lepas tu mesti huraian. Begitu. Jadi supaya umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam yang betul. Ini huraian. Kemudian kita nak pergi kepada huraian lengkap, macam mana Ustaz Mi bagi tips sebelum ni, mesti kesannya, akibatnya atau contohnya. Adik-adik pilihlah untuk kembangkan lagi adik-adik idea adik-adik untuk huraian. Jadi pilihlah kesannya ke, akibatnya ke, contohnya ke. Jadi kat sini Ustaz Mi bagi
cadangan jawapan, Ustaz Mi gunakan kesannya. Jadi bila kesannya kita kaitkan yang atas. Kesannya ilmu pengetahuan umat Islam semakin mantap. Bila kita sabar, kita umat Islam dapat ajaran dapat mengamalkan ajaran Islam dengan betul. Kesannya umat Islam, pengetahuan umat Islam semakin mantap. Last sekali adik-adik, kesimpulan ni Ustaz Mi dah beritahu pada video-video Ustaz Mi sebelum ni. Jangan ubah ni. Kesimpulan dia ada PIH tadi. Dahuluan, isi, huraian. Sama juga dengan pengajaran, mesti ada PIH. Sama juga dengan intibat, mesti ada PIH. Kesimpulan dalam kebat, mesti ada PIH. Apa PIH di dalam kesimpulan dalam kebat ni? P iaitu pendahuluan. Jangan ubah ni. Kesimpulannya kita hendaklah. Jangan ubah. Terus je. Kesimpulannya kita hendaklah. Itu kembangkan idea untuk kita bawa isi. Isi dia apa? Kita hendaklah sanggup berkorban di jalan Allah. Sini isi. Kemudian dia ada ayat sambung. Ayat sambung dia apa? Ambil kaedah suka tadi. Dia kira ayat sambungnya untuk huraian, mesti suka. Sambungnya ayat huraian, mesti suka. Sambungnya ayat huraian, mesti suka. Jadi pilihlah S ke U ke K ke A. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil A sebagai akronim dia A, agar. Jadi agar apa? Agar dakwah Islam dapat tersebar dengan luas. Maka selesailah soalan kebat kita adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik dapat amal dapat buat InsyaAllah. Baik. Jadi sekarang latihan pengukuhan. Jangan lupa jawab soalan deskripsi di bawah. Adik-adik boleh view score. Kemudian adik-adik tengok kat mana salah. Dengan tu adik-adik dapat mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik dalam tajuk ni insyaAllah. Baik adik-adik, tahniah semua. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi. Tolong sharekan kepada kawan-kawan yang lain agar adik-adik pun dapat pahala, Ustaz Mi pun dapat pahala. Itu yang dipanggil sebagai pahala mengalir. Samping itu, kita dapat luaskan lagi silaturahim kita. Dan agar adik-adik yang subscribe tidak terlepas lagi video PDPC Ustaz Mi pada masa akan datang. InsyaAllah adik-adik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khair.